Gagal yang L tu kalau tengok dia kata gagal patuhi skop perkhidmatan. Tak kisahlah buku yang lama ke baru, biasanya skop perkhidmatan dia sama. Contohnya bab bekerja, bekerja berapa orang, apa soal itu skop perkhidmatan, bekalan peralatan, itu semua ada dalam skop perkhidmatan. Okey, boleh tengok nanti masing-masing. Okey, kita pergi kepada ini bukunya. Okey, baca kedua-dua buku. Maksudnya baca pengurusan asrama, dibaca bersekali juga dengan dokumen kontrak. Tapi sekarang ada agak susah ya. Ini saya bercakap berdasarkan pengalaman sebab ada masalah di dapur asrama saya. Jadi bila di dapur asrama, bila kita nak ambil tindakan, kita memaklumkan kita ada arahan dalam buku pengurusan asrama harian, kontraktor tak terima. Sebab dulu ada tulis ya dalam dokumen kontrak. Sekarang ni sebab perolehan tu orang lain dah jaga, jadi bukan HEM lagi. Jadi bila bukan HEM jaga, itu clash di situ. Jadi bila tuan-puan nak ambil tindakan kepada mana-mana kontraktor, sila baca dokumen kontrak. Okey, macam kita kata dia didenda kerana tak cukup apa-apa, bekerja ke apa, sila rujuk kepada dokumen kontrak dan letak fasa berapa. Dendaan mesti bergantung kepada dokumen kontrak sahaja. Profil syarikat kita kena tahu. Kad kesihatan kita kena ada. Setiap yang hadir tu kad kesihatan dengan suntikan tu. Yang TY2 tu dia dah siap ada. Apa benda pertama kita nak check, kita tengok dia punya TY2 suntikan tu masih valid ke tidak. Kalau ada expired, suruh dia cucuk dulu baru dia masuk ke dapur kita. CJ pengendali ni ambilnya sekali je semua hidup. Pastikan mereka ada. Kalau tak ada, suruh dia ambil kursus baru dia datang. Okey, pakaian seragam pekerja. Ini satu lagi yang akan diterapkan di dalam program nanti ya. Biasanya yang kontraktor buat, dia ambil daripada buku kontrak, dokumen surat setuju terima tu dah ada ya. Dia pun foto-state bagi kat kita. Apa tujuan papan ini berkenaan? Kita tengok kat dokumen kontrak. Tujuan dia supaya budak boleh baca. Supaya budak boleh tengok papan menu. Hari ni saya makan apa. Kita kena tahu, kena baca sepenuhnya. Dapat tu study dulu dokumen kontrak. Study dulu surat setuju terima. Begitu juga catat organisasi syarikat. Apa makna catat organisasi syarikat? Organisasi syarikat itu ialah syarikat kontraktor. Syarikat maksudnya penama. Siapa penama kontrak itu? Ali bin Abu contohnya, okey. Di bawah dia penyelia dapur. Itu catat organisasi syarikat. Di bawah penyelia dapur, tukang masak. Di bawah tukang masak, pramusaji. Itu maksudnya nama orang-orang yang akan bekerja di dalam dapur asrama itu. Kita tak nak tu. Okey. Kalau kata catat organisasi dapur asrama, barulah ada pengetua guru besar, kita ada HEM, kita ada warden, kita ada penyelia, kita ada PPM kalau sekolah rendah. Negeri lain saya tak pasti. Untuk negeri Pahang, senarai bahan mentah kering bukan lagi kita ambil, kita photostat daripada buku, kita tampal. Tidak. Okey, kita kena buat dalam bentuk banting. Okey, atau banner kita letak di dinding. Besar. Untuk orang tengok. Untuk pelawat atau untuk pemeriksa, untuk orang KKM. Okey, yang datang buat pemantauan, pemeriksaan, penyeliaan. Di dalam dapur, okey, di tempat memasak itu adalah tanggungjawab kontraktor Dewan Makan. Bukan tanggungjawab sekolah. Tapi di dalam Dewan Makan. Okey, di dalam Dewan Makan itu tanggungjawab sekolah. Faham ya? Faham. Okey, keceriaan maksudnya bersih. Okey, cantik. Okey, macam tu. Di dapur mestilah bersih, ikut ni nanti yang tu yang program. Tapi keceriaan Dewan Makan bukan bermakna kita boleh minta dibuat sketing. Boleh minta dibuat lansir beropor-opor. Tidak. Sama kita minta sumbangan dia dan dia beri, itu bonus. Okey, tahniah. Tapi kalau kita paksa, itu tak boleh. Jangan ingat setiap kontraktor yang datang, dia wajib menyediakan sketing meja. Tidak. Apa yang dia perlu buat, paling teruk pun dia boleh alas meja berkenaan. Okey, kita tengok slide seterusnya. Memastikan bahan mentah sampai di dapur sekolah selewat-lewatnya
5 jam sebelum waktu makan dan siap dimasak 15 minit sebelum waktu makan pelajar. Sebagai penyelia kita kena tahu, bidang tugas kita. Kita kena ubah budaya, kena ubah. Okey, kalau makan tu, kalau pelajar kita balik pukul 2 petang, pastikan makanan kita siap pukul 1.45 baru siap masak. Di asrama saya, proses memasak bermula pada pukul 12 tengah hari. Ya, makanan sampai pukul 10. Saya pun tak faham apa yang nak rushing sangat masak. Ya, bagilah pelajar makan panas-panas, ya, macam tu. Saya rasa bila pelajar ramai, pekerja ramai, tukang masak ramai, tak ada masalah pun kalau kita buat 2 kali masak. Kalau kita tengok kebanyakan kes keracunan, semua di sekolah-sekolah yang besar. Keracunan ini boleh membawa. Bila berlaku kes keracunan makanan, yang keracunan pelajar je. Tukang masak tak keracunan, pramusaji tak keracunan, penyelia asrama tidak keracunan, warden tidak keracunan, pentadbir tak pernah ada keracunan. Mengapa? Tepuk dada tanya selera. Mengapa bila berlaku kes tu, orang yang sepatutnya merasa dulu makanan itu tidak keracunan? Adakah sewaktu kita merasa tu makanan masih elok, ataupun kita tidak merasa langsung? Itu sebenarnya. Okey, penggunaan BenMarie, kenapa kita wajibkan? Itulah sebabnya untuk kawal suhu 60 degree Celsius ke atas. Kalau kita masak terawalan, contohnya tiba-tiba sekolah kata, okey, hari ni budak balik lewat sikit, setengah jam balik, that's okay. Okey, sebab kita ada BenMarie berkenaan untuk kawal suhu makanan. Itu perlunya BenMarie. BenMarie ni wajib. Walaupun kita kata wajib, walaupun ada dalam dokumen kontrak, bila kita pergi ke sekolah-sekolah, masih ada asrama yang tak ada BenMarie. Alasan ni kontraktor tak nak beli, dia kata. Tapi bila kita tanya, ada buat dendaan? Tak ada. Mengapa? Contohnya budak 100, BenMarie untuk budak 100 orang, dia tidak bekalkan. Harga kontrak contohnya RM25. 400 hari tuan-puan, kalau didenda tiap-tiap hari, dia akan beli BenMarie. Tapi sebab kita tak denda, kita tak buat tindakan, kesilapan tu terletak kepada kita. Okey, biasanya pinggan ini adalah untuk nasi lemak, nasi goreng, biasa sama pagi. Termometer pun wajib, ya. Termometer ada 2, satu untuk putih ais, satu lagi untuk makanan. Perangkat lalat wall mounting, maksudnya yang gantung-gantung pun dah tak ada, tidak dibenarkan guna. Okey, mounting ni dia macam aircon untuk kat dinding. Dia boleh diselenggara tapi tidak kotor. Okey, ini dia jenis-jenis termometer. Saya ambil gambar macam ni bukan apa, sebabnya biasa tanya dia tak tahu. Okey, kalau tengok yang fridge termometer tu lain. Okey, untuk suhu pun lain. Okey, untuk suhu yang macam kita selalu guna, orang mesti akan kenal lah, sebabnya COVID ni kan semua orang kenal termometer macam mana. Untuk makanan dia lain. Okey, untuk makanan kita akan cucuk tu untuk pastikan dia dah masak atau tidak. Okay, untuk pastikan degree dia 60 degree ke atas. Macam tu. Ini tray. Okay. Yang saya guna yang bulat. Okay, Liana, selalu bila ada taklimat pemantauan pihak Kepres dekat sistem makanan tidak dibersihkan dengan betul, celah dapat jadi kebanyakan kontraktor salah lah tu. Artinya pembersihan itulah yang tak betul. Ni kenapa ada sisa makanan? Kerana itu pemantauan kita. Minta maaf ya Liana, kita punya tray tu selepas dibasuh, dia perlu dilap kering baru disusun. Dilap kering. Kalau ikut sistem basuhan dia ialah baca elok-elok. Air sabun, okey, kita buat dulu sistem basuhan. Kita bilas dulu sekali dengan air pad. Sabun, bilas. Air panas, air biasa. Lap, susun. Biasanya di tempat saya, basuh sebersih-bersihnya. Selepas basuh tu, akan ada seorang lagi akan lap kering dan dibawa ke tempat susunan. Itu. Tray kita tidak pernah kita tindih. Tidak dibenarkan tindih. Tray, pinggan, mangkuk semua tak boleh tindih. Kalau pihak sekolah sendiri yang nak guna pinggan, macam mana? Kontraktor maklumkan kepada saya, kontraktor dah beli tray. Tiba-tiba pengetua berbesar tak nak.
Tu yang saya tadi betul berusaha cakap. Dia kata tak nak lah, dia kata apa standard pakai tray gini-gini. Macam ni lah ya. Ya. Kalau kita pergi sekolah-sekolah yang maju di Jepun, kita tengok TV kan, mesti tengok TV. Jepun ke Amerika ke Britain ke mana-mana sekolah, kita pergi tengok. Korea ke sekarang orang suka tengok Korea. Tengok sekolah dia pakai apa? Pakai tray, tuan-tuan. Dia tak pakai pinggan. Kantin mereka pun menyediakan tray. Okay, setiap makanan. Mengapa pakai tray? Sebab portion tadi. Okay, kalau kita pakai pinggan, kita sebenarnya dah melanggar prinsip tugas kita tu, yang mengatakan setiap portion tu nasi contohnya berapa gram, contoh 250, ikan berapa, sayur berapa. Kita longgok macam bagi makan kucing. Digunakan, adakah disediakan, dibekalkan oleh kontraktor. Yang ni saya tunjuk ni dalam dokumen kontrak kontraktor. Peralatan yang wajib disediakan oleh mereka nombor 1 sampai 14. Freezer, ya, saya elok je pakai tray. Ya, sini. Chiller, tengok. Boiler, rice cooker, pemadam api, semua yang 14, 15 itu wajib disediakan oleh kontraktor. Tunjuk buku dokumen kat dia. Saya tak baca, jangan nak duit dia. Okay, kalau dia melanggar salah satu, kita boleh denda. Dia termasuk dalam benda yang kita boleh denda. Bukan setakat makanan saja. Tak cukup bekerja berkasar. Bacalah dokumen. Ya, dapat sila baca dokumen. Yang ini, apa yang saya terangkan ini adalah sebahagian besarnya dalam dokumen. Okay, kalau kita baca satu persatu, kalau kita ada duit tak, okay, sekarang dah boleh guna kan. Dia nak sentuh pilihan 3 tu, kalau duit kita banyak, unggurannya banyak, kita boleh guna tray yang kecil ni. Untuk apa? Minum petang. Okay, tengok tu kan, kita ada cucuk udang yang ada sos dia. Yang ada sos dia, kita boleh guna tray macam ni. Tapi yang ni kita tak boleh lah semua kontraktor beli. Saya cakap kita sendiri, inisiatif sendiri. Saya bercadang untuk nasi lemak. Jadi tidaklah sambal, kan ada pelajar tak makan pedas. Okay, jadi tidaklah sambal bercampur. Jadi saya cari itu. Hafifah Abdul Latif, kalau freezer atau silo yang kerajaan sediakan, tak perlulah kalau dah ada. Kalau dah ada tak perlu. Dia tulis tu untuk yang tak ada ya, untuk semua, untuk satu Malaysia, bukan untuk sekolah kita saja. Boleh ya Hafifah? Ya, cawan jangan guna plastik. Kalau boleh stainless steel ni cuci senang. Okey, tidak berbau. Okey, tak ada bau minyak, lekat minyak pun senang nak cuci. Okey, kalau boleh semua stainless steel. Okey, kita dalam usaha untuk memasukkan cawan stainless steel ini dalam dokumen kontrak. Jadi tak boleh dah guna yang plastik. Okey, plastik tu KKM pun tak suggest. Dalam program pun kita tak suggest. Okay, ini cara saya menimbang. Tapi ini cara saya. Cara saya selepas barang sampai, kita buang yang kuning yang tak elok semua tu, saya akan pastikan dah tak ada. Dia dah bersihkan, dah macam yang susah nak bersih macam bayam, kangkung ni, memang saya akan teliti ya. Sebab kita tak nak ada kita tak nak ada pasir apa semua. Kita bilas berkali-kali. Setelah kita pastikan bersih, ditapis, baru saya timbang berapa kilo yang kita timbang dengan akar-akar dan segala semak, segala pasir itu kita timbang. Boleh juga tapi itulah kita kena timbang lebih lah. Saya lebih suka yang macam ni. Okey, saya lebih suka yang macam ni. Okey, serupa juga macam contoh toge tu tadi ya. Kalau tengok toge tu kan dia campur, dia ada tulis 20 gram kucai, 20 gram ini, 40 gram tahu. Saya buat macam ni. Okey, contohnya toge tu banyak apa semua batu 73 kilo tu contohnya tak cukup lah, tak cukup. Contoh tak cukup dalam 45 gram. Saya suruhlah dia tambah tahu, ataupun saya suruhlah dia tambah toge macam tu ya? Yang pentingnya kita nampak makanan tu akan cukup untuk semua pelajar. Ini cara saya. Biasanya ini masa PKP dulu, budak saya ada dalam 60 lebih saja.
Sekarang kita punya pelajar kapasitinya 200. Pelajar saya pelajar asli. Ramai pelajar yang tak bersekolah. Jadi sekarang saya cuma ada dalam 70 orang. Okey, kalau ikutkan penyelia wajib di pejabat asrama, bukan di pejabat am. Memang berkaitan pun. Memang penyelia asrama di negeri Pahang. Negeri lain saya tak nak komen. Di negeri Pahang kita memang, sebab asrama memang wajib ada pejabat asrama. Saya dulu mula-mula saya kerja tadi saya cakap lah, saya dipaksa untuk sebab saya bukan sekolah. Asrama Pusat Lipin ni bukan sekolah. Okey, kita asrama sahaja. Unik, satu-satunya dalam Malaysia. Okey, bangga juga terpilih di situ. Mula-mula dulu kita, pentadbiran kita di bawah PPD. Okey, di bawah PPD Lipis. Asrama ni jauh, PPD-nya satu tempat. Penyelia sebelum-sebelum saya duduknya di PPD. Okey, di pejabat. Dia ada meja di PPD, di pejabat pendidikan daerah. Bila saya masuk, saya tak ada. Masih pelik. Okay. Sebelum tu saya dah duduk di dua sekolah, di dua asrama lah. Okey, saya ada sekolah pertama, sekolah rendah. Okey, di asrama tu, asrama berpisah dengan sekolah, jadi memang tak ada pejabat. Tapi duduk sekolah rendah kan kecil je. Jadi pejabat saya pejabat sekolah. Di sekolah menengah, saya duduk dekat SMK Mahmud Raub tu setahun je. Tapi kita ada pejabat sendiri dekat dengan dapur. Jadi bila saya masuk ke asrama Pusat Lipis, kalau nak ke pejabat tu kena bawa kereta dalam 10 minit. Macam tu lebih kurang lah. Okey. Jadi saya tak setuju sebab macam mana pula saya duduk di pejabat lain sedangkan budak saya, sedangkan tugas hakiki saya. Jadi di Pahang kita wajibkan menyelia asrama. Kalau ikut sebenarnya di asrama memang ada pejabat asrama. Itulah gunanya penyelia asrama. Kalau duduk di pejabat sekolah, nanti orang rehat, kita rehat. Sedangkan pukul 10 minum pagi tu kita patut menerima bahan mentah. Okey? Pada masa kita sepatutnya mengecek barang semua, apa semua. Masa memasak, kita duduk buat kerja photostat. Tak boleh. Kalau di Pahang kita tak benarkan. Kita wajibkan. Mereka tinggal. Stok selalu tak ada atau lambat sampai, takut penyelia timbang. Lalu tak ada. Macam ni denda. Gitu. Dokumen kontrak itu mengatakan kita buat jadual wajib hantar pada pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Saya duduk kat dapur tu tunggu. Okay? Saya macam itulah ketegasan Saya duduk kat dapur tu tunggu. Kalau dia kata stok ni tak sampai lagi, saya tunggu. Kalau sampai pukul 11 tak sampai, pertama kali maafkan lagi. Kali kedua maafkan lagi, keluar peringatan. Kali ketiga masih macam tu, surat peringatan. Kali keempat denda. Memang kita kena tunggu, kita wajib timbang. Itulah tugasnya. Sebab tu kita namanya penyelia asrama, duduk di asrama, duduk di dapur. Hakikinya menjaga makanan.